Salam sejahtera, saudara di dalam Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus beserta saudara sekalian. 姊妹弟兄，早上平安，愿神的恩惠慈爱常与着我们。 Terima kasih kepada paduan suara Caleb yang telah menyampaikan satu pujian yang begitu tulus dan indah buat kita semua. 谢谢加勒斯班献了美妙和真诚的诗歌。 Dan hari ini adalah hari spesial gereja ini, GKI Puri Indah, merayakan ulang tahun yang ke-34, saudara. 今天是很特别的日子，本堂庆祝34周年纪念。 Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara semua, kita semua berulang tahun sama-sama hari 我们 ini. 每一个人在座的都在庆祝我们的 Dan 周 biarlah 年纪念。 melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana kita berjalan terus ke tahun-tahun yang mendatang sebagai gereja yang Tuhan berkenan. 让我们每个人学习，在我们的前面道路，我们每一步都有神的同在。 Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 听到讲到之前，我们做一个祷告。 Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan untuk pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. 我们要感谢你天父，我们把这个时刻交托。 Ketika firman dibacakan dan diberitakan, biarlah rohmu membuat hati kami berkobar dan merindukan firman-Mu. 这时刻让你的圣灵感动我们，让我们有热心来更加爱你。 Bukan hanya ingin mengerti, tapi juga hidup kami dibawa ke dalam suatu keselarasan, kesetiaan kepada firman 不 Tuhan. 单单我们明白，而我们能遵行，我们一生都讨你的喜悦。 Pakailah kami kedua hamba-Mu dalam keterbatasannya di atas mimbar, 请你来高莫使用你两位无用的仆人， sehingga kami boleh Tuhan pakai untuk memberitakan dan menerjemahkan dengan efektif. 让我们以你的能力来把传讲而翻译的好。 Puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kepala Gereja. 一切尊贵荣耀都归给基督那教会的头。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. 奉耶稣基督的名祈求祷告， Amin. 阿门。 Gereja memberikan tema untuk hutnya yang ke-34, From Glory to Glory, dari satu tahap kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. 我们的讲题今天就是荣上加荣。 Dan bagian kata itu terdapat di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita membuka bagian firman Tuhan dari 2 Korintus 3 dan kita akan melihat ayat 12 sampai 18. 这题目是取自于哥林多后书第3章，我们看哥林多后书第3章第12到18节。 2 Korintus 3 ayat yang ke-12 sampai ke-18. 哥林多后书第3章12到18节。 2 Korintus 3 ayat yang ke-12 sampai ke-18, demikian firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu. Namun, pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka ketika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Namun apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil daripada orang itu. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 哥林多后书第3章12到18节，我们既有这样的盼望，就大胆讲说，不像摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局。但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有解去，这帕子在基督耶稣里已经废去了。然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们的心上。
但他们的心即时归回主，帕子就即时除去了。主就是那灵，主的灵在那里，那里就得以自由。我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。 Demikian pembacaan firman Tuhan. 我们读经到此。 Saudara, setiap negara itu pasti mempunyai hukum untuk mengatur kehidupan warga negaranya, bukan? 弟兄姐妹们，每个国家都有立法来规范他的公民的生活。 Hukum ada agar keadilan bisa ditegakkan. 有这个立法，就是让公正公义存在， Hukum ada agar masyarakat bisa hidup dalam ketertiban. 就是有立法为了要维护社会的秩序。 Bahkan kita juga bisa mengatakan hukum ada untuk mencegah kejahatan itu bertambah. 我们也想，这个立法为了要减少罪行。 Bahkan untuk orang-orang yang ada di penjara itu pun ada hukum, misalnya hukum pembebasan bersyarat, sehingga ketika mereka memenuhi syarat, mereka bisa dibebaskan sebelum masa hukuman berakhir. 甚至在监牢里的监狱被囚犯的，他们也可以得到这个假释，就是他们可以离开监牢，有特别的条件。 Hukum ada untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, itu adalah satu hal. 那立法是为了要提供这个公正和公义是一件事， Tapi apakah hukum itu berhasil kemudian untuk menghentikan kejahatan, itu adalah hal yang lain. 可是是否这个立法能跟禁止减少这个罪行呢？这是另一件事。 Beberapa waktu lalu saya membaca satu berita dari koran LA Times tentang seorang tahanan di Los Angeles. 最近我读到在洛杉矶有一个犯罪的， Dia bernama Randy Wittenberg 他名叫 Randy Wittenberg， dan dia telah ditahan di penjara selama 31 tahun, waktu yang cukup lama karena perampokan yang bersenjata dan berakhir dengan pembunuhan. 他在监牢里31年，因为他参与这个谋杀的强奸案。 Dan setelah di penjara 31 tahun, Randy ini kelihatan tahanan yang baik sekali dan dia kelihatan sekali memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. 他在监狱的生命里人看来，他有一所改变，所以他就获得这个假释。 Dia bersikap baik, bertingkah laku baik, dapat pujian dari semua sipir atau penjaga penjara. 他的行为因为好，那些就讨这个监牢里的官员的喜悦。 Dia sudah lulus banyak kursus Alkitab dalam penjara. 他在监牢里已经完成了许多圣经班的课程， Dia lulus juga kursus manajemen amarah, anger management di penjara. 他也完整了愤怒管理的课程。 Pokoknya dia seorang tahanan yang baik yang siap untuk dilepas pembebasan bersyarat. 他是一个好的囚犯，他有条件被释放。 Maka pada usia 47 tahun, itu 31 tahun setelah dia di penjara sejak umur 16, dia boleh keluar untuk menyelesaikan masa tahanan di luar. 进监狱的时候，他才16岁，在47岁的时候，他被假释。 Nah, saudara Randy kemudian dia hidup di luar penjara dengan baik selama beberapa bulan. 他在这个社会里就很好的过生活，只有几个月而已。 Tapi sampai bulan ke-18 dia kemudian bertengkar dengan pacarnya dan kemudian dia menganiaya pacarnya bahkan sampai menembak pacarnya. 可是，在第18个月，他与他的女朋友争吵的时候，他虐待他女朋友，甚至用枪射他， Tapi untung pacarnya itu tidak sampai tewas. 甚至就是幸好没有死亡。 Dan karena itulah Randy kemudian ditangkap dan dikembalikan ke penjara. 他就被抓，再进入监狱里。 Dan di dalam penjara itu pacarnya kemudian menelpon dari rumah sakit dan pacarnya menanyakan satu pertanyaan. 那他女朋友从医院里就打一个电话给他，这样说： Dia bilang, God gave you a second chance. Why would you do something like this? Allah telah memberikan kau kesempatan yang kedua. Mengapa engkau melakukan hal seperti ini? 他说：“上帝已经给你第2次的机会，你为什么要做这样的事？” Dan apa yang menarik dari semua ini adalah justru judul dari artikel berita ini.
这个新闻的题目是这样。 Dan judul artikel ini adalah As more inmates are released from prison, more parolees return. Semakin banyak orang yang dilepaskan, dibebaskan dari penjara, semakin banyak mereka yang dibebaskan bersyarat itu kemudian kembali ke penjara. 题目就是随着越来越多的囚犯出狱，越来越多的假释犯回归。 Nah, saudara, kita melihat inilah satu masalah dari hukum, saudara. 我们就看这里就是立法的问题。 Hukum dia menetapkan satu batasan, satu aturan untuk tidak dilanggar. 这立法就有一个限制，让你不要来违背它。 Akan tetapi hukum itu tidak bisa mengubah hati manusia. 可是这立法不能转变人的生命， Hanya sekedar menaati hukum, hidup sesuai dengan hukum, itu tidak berarti seseorang telah mengalami sebuah transformasi yang total dalam hidupnya, bukan? 若你只有遵行立法，那不等于你已经有生命的转变。 Hukum itu baik, kita akui. 那立法是好的，我们每个人都承认。 Bahkan hukum itu penting, celakalah kita kalau nggak ada hukum. 那立法也是很重要，如果没有立法，我们每个人都是糟糕了。 Tapi hukum itu tidak pernah bisa mengubah manusia. 可是立法永远不能使人的生命转变。 Hukum tidak bisa mengakibatkan sebuah transformasi yang otentik di dalam diri manusia. 立法不能使一个人的生命有真正的转变。 Dan itulah persisnya yang juga kita lihat di dalam kenyataan pelayanan Musa di dalam era perjanjian yang lama, Old Covenant itu. 也是我们可以从摩西的时代的侍奉，就是在旧约里的侍奉。 Musa membawa hukum Allah, hukum Taurat kepada umat Allah Israel. 摩西把上帝的立法是给以色列人，给以色列人， Hukum Allah adalah hukum yang sempurna, hukum yang begitu indah, 那是完美的立法， hukum yang begitu berharga. 那么贵重的立法。 Akan tetapi kita melihat hukum Allah yang begitu berharga itu pun bahkan tidak bisa merubah hidup orang Israel menjadi lebih baik. 这么美好的立法，我们看很清楚，他们不能使以色列民的生活有转变。 Hukum itu mengatur hubungan antara Israel dengan Allahnya. Hukum mengatur hubungan antara Israel dengan sesamanya. 这立法来教导以色列人怎么样与神的关系，与人的关系。 Tetapi bahkan Israel tidak dapat menaati semua hukum itu. 可是那个以色列民都不能完全的遵守这个立法。 Sebaliknya hukum menyatakan dosa yang semakin menjadi-jadi karena nyatanya Israel semakin melanggar hukum itu dan jatuh ke dalam dosa. 立法就好像提醒以色列人他们所犯的罪，而甚至他们重复的犯同样的罪。 Maka hukum yang sebenarnya baik itu justru mengakibatkan dosa yang semakin bertambah-tambah. 那立法的目的是好的，可是导致以色列人越来越犯罪，不停止犯罪。 Karena di mana hukum itu ada, di situ pelanggaran selalu ada. 那有立法的地方的时候，立法的存在，人就越犯罪。 Maka di sini saudara kita manusia seringkali merasa frustasi karena adanya hukum dan kita seringkali tidak bisa hidup selaras dengan hukum Allah. 我们就好像有非虚绝赏，那有上帝的立法，可是我们无法遵守。 Pernahkah saudara merasa begitu frustasinya karena di satu sisi memang bertekad saya mau hidup sesuai firman Tuhan, tapi selalu kemudian gagal, jatuh lagi dan jatuh lagi ke dalam dosa. 我们感到很不安，因为我们一方面很想、很愿意来遵守神的立法，可是另一方面我们做不到。 Kita tahu mungkin sombong itu nggak baik, semua orang benci orang sombong dan kita bilang saya nggak mau sombong. Tapi begitu kita punya sedikit kelebihan, kita langsung merasa saya hebat, saya istimewa, orang harus mengakui saya. 我们知道好骄傲是不好，我们知道我们也是不要成为骄傲的人。可是当我们很得意的时候，比别人好的时候，我们这个就很自然的感觉我们骄傲。 Kita tahu iri hati itu nggak baik, kita bertekad saya nggak perlu iri hati. Tapi besok begitu lihat orang dekat kita mendapat pencapaian, mendapat prestasi, mendapat pujian, kita iri hati. 我们知道嫉妒不好，可是当有一天我们看到别人的表现比我们好，那我们心里就发出了这个嫉妒。 Kita bahkan mungkin mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kenapa dia dapat, kenapa bukan saya? 我们就开始追问神，为什么他比我好？ Kenapa dia yang berhasil, kenapa bukan saya? 为什么他有成就，不是我？
Saudara, kita begitu mudahnya bertekad untuk hidup dalam kebenaran, tapi juga begitu mudahnya kita gagal dan jatuh lagi. 弟兄姐妹们，我们很容易的立志，我要比昨天更好。可是我们就这么容易的又失败。 Itulah persisnya seperti yang Rasul Paulus tuliskan dalam Roma pasal 7 ketika dia menulis tentang pergumulan manusia berdosa melawan keinginan dagingnya. 就是好像保罗在罗马书第7章这样的说。 Dan Paulus berkata dalam Roma 7 itu karena bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, sebaliknya apa yang aku benci, yang jahat itu justru yang aku lakukan. 我所做的我自己不明白，我所愿意的善，我反不做；我所恨恶的恶，我倒去做。 Jadi kita tahu ada hukum dan kita harusnya sesuai dengan hukum Allah itu baik, tapi justru yang sebaliknya aku lakukan. 我们知道有那个律法，那个律法是好的，可是我们倒去违背那律法。 Maka saudara, manusia kalau hanya ada hukum, maka kita tidak punya pengharapan apapun untuk sebuah perubahan yang otentik dalam hidup kita. 人若只有律法而没有盼望，我们不能有生命的转变。 Karena justru dosa akan semakin bertambah-tambah ketika hukum itu semakin dikuatkan di dalam diri kita. 若我们越学律法，越知道律法，那我们所犯的罪也越来越多。 Maka tidak heran Rasul Paulus di dalam beberapa ayat sebelum yang kita baca tadi, kalau kita lihat ayat 7, Paulus mengatakan bahwa pelayanan Musa itu memimpin kepada kematian. 是在这个哥林多前书第3章第7节说，摩西的侍奉是定死的。 Maka ironis sekali hukum yang diberikan untuk tujuan yang baik, tetapi sebaliknya hasilnya justru adalah maut, kematian. 其实那律法神所赐的律法是要我们做好事，可是相反的，这律法使我们钉住死。 Namun kita bersyukur karena Allah bukan hanya memberikan satu perjanjian, yaitu perjanjian yang lama, Dia juga memberikan sebuah perjanjian yang lain, yaitu New Covenant, sebuah perjanjian yang baru. 感谢神，神不单单赐给我们旧约，他也是赐给我们个新约。 Dan di dalam perjanjian yang baru inilah kita punya pengharapan, bahkan satu-satunya pengharapan untuk manusia bisa ditransformasi, diubahkan secara menyeluruh. 就是在这新约里，他给我们真正有盼望，使我们能成为新的人、新造的人。 Karena di dalam perjanjian yang baru ini, Injil dinyatakan melalui karya Kristus. 因为在新约里是从基督传福音， Kristus menebus, memerdekakan kita dan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. 神属我们，他们使我们得自由，再赐给我们他的灵， Dia memerdekakan kita dari perbudakan dosa. 他使我们从奴仆中得自由。 Dan Roh Allah itu kemudian memberi kita kuasa dan kemampuan untuk bisa hidup dalam kebenaran. 这神的灵赐给我们，使我们能够行在真理。 Sebelum kita memiliki Kristus, kita selalu jatuh dan jatuh lagi, tidak bisa hidup dalam kebenaran. 还没有基督之前，我们不断的犯罪。 Tapi ketika Roh Allah di dalam diri kita, kita bisa untuk tidak berdosa. 可是，但神的灵有在我们里面，我们可以不犯罪， Kita bisa hidup melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan berkenan. 我们有能力不犯罪，有能力做那讨神喜悦的。 Hanya kalau Roh Allah menguasai hidup kita, bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. 只要有神的灵在我们的心里动工，我们就做得到。 Maka kebenaran inilah yang ditangkap oleh Rasul Paulus dan dia bawa di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ini. 就是使徒保罗在这个哥林多后书第3章所写的。 Paulus membandingkan, kalau kita lihat dari ayat 7 sampai 11, dia mengontraskan kemuliaan dari pelayanan Musa di perjanjian yang lama dengan kemuliaan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya dalam perjanjian yang baru. 保罗就是将以摩西为代表的旧约时代的侍奉，与同工们在新约时代的侍奉的荣耀做了一个比较。 Saudara, pelayanan Musa itu adalah melalui hukum yang dituliskan pada loh-loh batu, di tablet batu itu, dan itu sama sekali tidak bisa mengubah hati manusia. 摩西时代的侍奉，那律法是写在石板上，那完全不能改变人的生活。
Dan pelayanan Musa melalui hukum Taurat itu hanya membawa kepada kematian, kata 这 Paulus. 摩西时代的立法是使人定死的， Tapi itu pun bahkan sudah merupakan sebuah pelayanan yang penuh kemuliaan. 但愿如此，这个侍奉已经使人有得到荣耀。 Tetapi kalau dibandingkan dengan pelayanan Injil yang dilakukan oleh Paulus dalam perjanjian yang baru, maka kemuliaan itu jauh-jauh lebih ajaib, lebih dahsyat dibandingkan kemuliaan pada zaman Musa. 可是要比这在新约保罗与同工们所做的一切的侍奉，他们所获得的荣耀，远超过摩西时代侍奉的荣耀。 Paulus katakan di ayat 8, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. 就是说的，何况那属灵的执事，岂不更有荣光吗？ Karena roh Allah menulis hukum-hukum Allah dalam hati kita menjadi satu bagian yang integral dari hidup kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. 因为神的灵住在我们心里面，把神的律法、神的爱刻在我们的心板上，使我们能做许多的事，讨神的喜悦。 Pelayanan Musa itu membawa kepada satu penghukuman, condemnation. 摩西的侍奉是灵的、定死的。 Dan Paulus bilang itu saja sudah begitu luar biasa mulia. 保罗说，那些侍奉就有他的荣耀了。 Tapi dibandingkan dengan pelayanan Injil yang dipercayakan Paulus di ayat 9b, Paulus bilang betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. 只是说第9章，若是定罪的执事有荣光，那称义的执事荣光就越发大了。 Kalau pelayanan yang memimpin kepada penghukuman sudah begitu mulia, apalagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. 那定死的侍奉已经获得荣耀了，何况那有称义的侍奉，那得到的荣耀是更大了。 Maka saudara kita melihat sebenarnya apa yang dipercayakan kepada gereja, pelayanan Injil itu adalah sebuah pelayanan yang sifatnya itu how much more, betapa lebihnya lagi kita dibandingkan dengan apa yang Musa layankan di dalam perjanjian yang lama itu. 主内弟兄姐妹们，耶稣基督所托付我们每一个人在这个教会的侍奉，他的荣耀是远超越摩西时代的侍奉。 Pelayanan Musa yang hanya untuk sementara itu saja sudah begitu mulia. 那摩西时代暂时的侍奉就已经获得这多的荣耀。 Betapa lagi lebih jauh lebih besarnya kemuliaan yang beserta dengan pelayanan Injil yang dilakukan oleh Paulus. 何况保罗他们所侍奉的，他们所得的是荣上加荣。 Dan saking mulianya itu, maka kemuliaan yang lama itu seperti bahkan tidak ada apa-apanya. 就因为他们所得的荣耀超过一切的荣耀，那之前摩西侍奉的荣耀算不得荣耀了。 Kalau kita umumnya biasanya kalau sudah malam kita pasti menyalakan lampu di teras rumah kita, bukan saudara? 每个弟兄姐妹们，我们晚上就喜欢在我们的院子里，我们家的院子里开灯。 Maka dari luar kelihatan rumah kita terang sekali, dari depannya saja sudah terang, terasnya nyala semua lampu. 从外面来看起，我们家里这边就有灯光，很亮。 Itu penting sekali supaya rumah kita kelihatan terang dan aman. 这很重要，使我们的家看了有安全感，也看得有比较亮。 Dan jam berlalu demi jam dan kemudian menjelang pagi ketika matahari mulai terbit. 那黎明的时候，大概太阳出来的时候， Ketika sinar matahari mulai masuk untuk menyinari bumi dan menerangi bumi. 当阳光出来护照这世界， Dan sampai akhirnya katakanlah jam 7 pagi ketika matahari sudah begitu kuat dan terangnya. 就是说，好像7点早上，那个阳光这很烈了。 Dan kalau kita lupa matikan lampu teras itu, kita bahkan nggak tahu itu lampu masih nyala. 当我们忘记了把这个灯，我们家里的灯熄，我们就忘记了我们有开这个灯，有这个灯的存在。 Karena apa? Karena terang dari matahari itu begitu kuatnya sehingga terang lampu yang semalam begitu bagus itu malah nggak ada apa-apanya lagi kan? 因为太阳的光度大超越我们灯光的光度，所以这个灯光的光度就算不得什么了。 Maka seperti itulah
kemuliaan dalam pelayanan Musa di era yang lama itu dibandingkan, itu seperti lampu teras, dibandingkan dengan kemuliaan pelayanan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan rekan-rekannya, itu seperti kemuliaan terang matahari yang tiada taranya. 就是灯光与太阳的光线相比，就是好像摩西时代侍奉的荣耀，比起这个保罗与他的同工在新约侍奉的荣耀。 Maka Paulus berkata di ayat yang ke-11, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu, itu dulu itu maka sekarang itu menjadi tidak mulia lagi. 那从前有荣光的，因这极大的荣光，就算不得有荣光了；若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。 Maka saudara, kita melihat hari ini kita gereja, kita menerima sebuah administrasi atau pelayanan Injil yang kemuliaannya itu tiada taranya. Kita harus ingat dan sadari itu. 我们每个人必须提醒、被醒悟来，上帝给我们这个侍奉是充满荣耀的。 Dan inilah yang membuat pelayanan Injil dari gereja itu yang tidak bisa disamakan dengan pelayanan yang dilakukan oleh semua agama yang lain. 这就是我们教会传福音与其他的宗教的方法不一样的。 Tidak ada satupun agama yang bisa menawarkan kemuliaan pelayanan seperti yang kita miliki dan kita berikan kepada dunia, yaitu pelayanan yang berdasarkan Injil Kristus. 没有其他的宗教能够以我们的传福音，我们宗教的传福音的方法，因为我们所传的福音是充满荣耀的。 Karena hanya Roh Kudus saja yang mampu membawa sebuah transformasi yang total bagi manusia, dan itu yang gereja sedang kabarkan, beritakan dan tawarkan kepada dunia. 因为是圣灵的感动，使我们可以传福音，这就是我们教会所传讲的。 Maka saudara, kita melihat pelayanan gereja, pelayanan Injil dari gereja itu adalah pelayanan yang unmatchable, yang tidak tertandingi. 就是我们看我们教会所服侍的工是无法来论比的， Tidak bisa dibandingkan. 不能够相比的。 Itu juga satu pelayanan yang unprecedented, yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak pernah akan ada yang seperti itu sesudahnya. 也就是前所未有的、不可代替的。 Dan juga sekaligus adalah pelayanan yang irreplaceable, yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. 就是不可以其他的事情代替的。 Karena hanya karya Allah di dalam rohnya yang sanggup membawa sebuah transformasi yang total dan otentik dalam hidup seorang manusia. 只有圣灵的工作可以使一个人的生命有转变。 Dan kalau kita sebagai individu, setiap pribadi diubahkan, baru itu ada harapan untuk kita bicara tentang mengubah dunia, mengubah masyarakat kita. 若我们每一个人在我们的生命里，圣灵动工有所改变，我们生命有所转变，我们才能有办法来改变这个世界。 Bagaimana kita bicara tentang mengubah dunia, mengubah lingkungan, mengubah masyarakat jikalau kita sendiri tidak dirubah? 我们无法来改变这个世界，改变这个社会，若我们每个人在我们心内没有所改变。 Maka hanya melalui karya Roh Allah di dalam diri kita yang sanggup membawa transformasi yang sejati itu. 只有神的灵住在我们的心里，可以使我们有生命的转变。 Saudara, saya katakan tadi, pelayanan Injil dari gereja itu adalah satu pelayanan yang unmatchable, yang tidak bisa dibandingkan. 刚才我说了，在教会的侍奉是无可比论的，无可代替的。 Karena kekristenan itu tidak sama, tidak seperti semua agama yang lain. Kekristenan itu bukan tentang menjadikan seorang manusia itu menjadi manusia a better you, manusia yang lebih baik, bukan. 我们宗教与其他的宗教不能够相比，我们是有特别的，因为其他的宗教一般只是说你有更好的道德。 Semua khotbah, semua usaha di dalam pelayanan Injil itu bukan untuk menciptakan a better you, tapi apa? A new you, kamu yang baru, saudara yang baru. 那传讲的福音怎么样的支持圣灵的工作，不是让有更好的你，可是是新的你。 Agama lain juga punya konsep pertobatan, bukan cuma Kristen. 而不是单单基督教有这个悔改， 特别其他的宗教也有。
Tapi apa yang membedakan pertobatan di dalam kekristenan dengan pertobatan di dalam agama-agama lain? 那这个在我们基督教的悔改跟其他宗教的悔改有什么分别呢？ Konsep pertobatan dalam agama lain adalah jadilah kamu yang lebih baik dalam moral, dalam etika, dalam tingkah lakumu. 其他的宗教是说你要有更好的你在道德上，在行为上。 Tapi tidak ada satu permintaan untuk memutar hidupmu dan mengalami satu transformasi yang radikal untuk berbalik, meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Kristus. Tidak ada. 可是没有这个必要来转变你的生命，从不好的成为一个新人，因为神的灵的工作。 Hanya Injil yang menuntut kita menanggalkan seluruh manusia lama kita sebelum kita kemudian bisa mengenakan sebuah manusia yang baru, a new you. 只有福音使我们来唾弃我们的旧我，成为新的我。 Saya sering bertanya kepada para mahasiswa saya di STT Amanat Agung. 我常常问我的在大使命神学院的大学生， Apa yang membedakan khotbah dari mimbar gereja dengan khotbah dalam tradisi-tradisi agama lain? 我们基督教的台上所讲的道，以其他宗教所讲的道有什么不同？ Karena khotbah bukan cuma di gereja, bukan, agama lain juga punya tradisi khotbah atau dakwah mereka. 其实不是基督教有这个台上的讲台，其他的宗教也有， Ada banyak perbedaan, tapi satu hal yang paling krusial saya ingatkan, 有很多的区别。可是我要关注一点， yaitu khotbah atau dakwah semua agama lain itu hanya memanggil umatnya untuk meningkatkan sebuah taraf moral, etika yang lebih baik dalam hidup mereka. 其他的宗教是很注重你要有更好的道德， Tapi khotbah dari mimbar gereja itu adalah harusnya khotbah-khotbah yang memanggil orang untuk mengalami sebuah perubahan yang radikal dalam hidup mereka. 可是我们基督教的台上所讲的道，应该是使所听到的人有极端的改变，他们生命的转变。 Khotbah yang mengingatkan bahwa kerajaan Allah itu menuntut kita untuk menanggalkan segala sesuatu supaya kita bisa mengikuti Kristus. 那这个是从天国的要求，要我们唾弃我们的一切救我，使我们能跟随基督。 Kekristenan itu bukan soal menjadi pribadi yang lebih baik. 那个基督教不单单注重说你要更好的我， Kekristenan itu adalah mengenai apa? Adalah mengenai kita mati bagi diri kita sendiri dan kita hidup bagi Kristus. 就是说为我而死，而为基督而活。 Dan tidak ada satupun agama yang memanggil dari mimbarnya dengan berita yang seradikal itu untuk kita mati untuk diri sendiri dan hidup untuk Tuhan kita. 没有其他的宗教在台上可以说要为你自己而死，为基督而活，为上帝而活。 Maka saudara, kekristenan itu menawarkan sebuah hidup yang sama sekali berbeda dengan hidup sebelumnya yang hanya mungkin dikerjakan oleh karya Roh Kudus di dalam hidup kita. 基督教所传的教就是靠着圣灵来使我们的生命有转变。 Karena Roh Kudus memberikan hukum itu dalam hati kita menjadi sesuatu integral yang menyatu sehingga memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan berkenan, Tuhan suka. 因为基督所赐给我们的灵是刻在我们的心板上，使我们有能力来遵行上帝的道。 Hanya dengan hukum, hanya karena Roh Kudus di dalam diri kita, kita bisa menaati hukum Allah itu dengan sebagai sebuah respons atas keselamatan yang begitu besar yang kita miliki. 只有圣灵能帮助我们来遵行神的道，为了好像我们反应，是我们的反应对耶稣基督在十字架上的救赎大能。 Itulah yang kemudian membuat Paulus bisa menuliskan kalimat penting ini dalam ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, yaitu tentang Injil, kami bertindak dengan penuh keberanian. 在12节说，我们既有这样的盼望，就大胆讲说。 Saudara, Paulus bertindak dengan penuh keberanian bukan karena dia punya kemampuan, bukan karena dia karunia. 弟兄姐妹们，使徒保罗有这样大胆的传讲福音，不是他有特别的恩赐， Tapi dia mempunyai satu keyakinan di dalam kuasa Injil yang mampu mengubahkan manusia secara total. 因为是福音的能力使他有这个胆量来转变生命。 Nah, bagi Paulus, apa yang harusnya terjadi dalam hidup orang percaya adalah sebuah selubung yang tadinya menghalangi mereka melihat kebenaran dan selubung itu diangkat dari manusia itu.
保罗深信，那拦阻我们不能够遵行神的道德，就好像我们的脸有帕子在支烟。Paulus menulis beberapa ayat sebelumnya bagaimana di dalam perjanjian lama ketika Musa turun dari gunung Sinai, karena wajahnya ada kemuliaan Allah, dia menutupi wajahnya itu dengan selubung kain. 这就是指说，当这个旧约圣经的时候，摩西从西乃山下山的时候，他把帕子蒙在他的脸，让以色列人不能看到神的荣光。 Supaya Israel tidak melihat cahaya di wajah Musa yang akan pudar, yang akan pelan-pelan hilang. 就是他这样做，让以色列人看不到那渐渐褪去的荣光。 Saudara, cahaya yang memudar pada wajah Musa itu mengingatkan bahwa kemuliaan yang dimiliki Musa itu bukan kemuliaan yang selamanya. Suatu hari akan digantikan dengan kemuliaan yang jauh lebih besar. 那摩西他用帕子这样做的时候，因为他知道这个蒙着脸，他不要给人家看到那个渐渐废去的荣光，因为这些暂时的荣光要被这个荣上加荣、永恒的荣耀来改换。 Cahaya yang memudar, cahaya kemuliaan yang memudar pada wajah Musa itu mengingatkan akan datang kemuliaan di dalam Kristus yang jauh lebih terang, yang tidak akan pernah pudar untuk selamanya. 这将除去的这个荣光，就给我们一个肯定说，将来我们会得到那个荣上加荣的荣光。 Tapi kemudian di ayat 14, Paulus memakai metafora selubung itu untuk menggambarkan bagaimana hati manusia itu seringkali diselubungi, ditutup, ditudung untuk bisa melihat kemuliaan sehingga tidak bisa datang kepada Tuhan. 在第14节，就是说，他用这个帕子在我们新约圣经，就是我们有刚硬的心，让我们不能看到上帝的真理。 Paulus menangisi orang-orang sebangsanya, orang-orang Yahudi yang sampai hari itu masih terus membaca kitab Taurat tapi nggak pernah melihat cahaya kemuliaan Kristus yang ditunjukkan oleh Taurat itu. 可是保罗到现在，当时他很感到悲伤，因为他的子民以色列人，他每天诵读摩西的书、摩西的律法，可是他们无法看到上帝真正的荣耀。 Dan Paulus katakan hanya ketika Kristus, di dalam Kristus selubung itu bisa disingkapkan. 只有在基督里，这个帕子可以解开。 Maka saudara, inilah pelayanan yang dipercayakan kepada gereja untuk supaya Injil diberitakan, mengangkat selubung yang menghalangi orang-orang yang keras hati supaya mereka pun bisa melihat cahaya kemuliaan Kristus. 这样的侍奉是神赐给我们的侍奉，让我们每一个人揭开我们脸的帕，使我们能看到上帝的荣耀。 Dan cahaya dan selubung itu hanya akan bisa diangkat ketika orang itu datang berbalik kepada Kristus seperti yang Paulus katakan di ayat 16. Namun apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari orang itu. 在16节说，但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。 Saudara, ketika saya merenungkan hari ini GKI Puri Indah usia 34 tahun, apa yang pertama-tama paling saya syukuri? 当我在纪念每个人在纪念34周年纪念这会堂的时候，我最感恩的是什么？ Apa yang paling saya syukuri adalah bahwa gereja ini, yaitu saudara-saudara, itu adalah orang-orang yang dari hati saudara itu selubung itu sudah diangkat, sudah diambil. 我感恩是我相信我们做的每一个人的心已经归向主了，没有这个帕子来支烟我们的心。 Itu sebabnya hari ini kita datang kepada Kristus, bukan? 就是我们今天来到这个教会的原因， Kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, bukan? 在我们的生命里，我们有圣灵活在我们的心里， Dan ini adalah satu berkat yang terindah, terbesar yang Allah berikan kepada gereja ini. 这是我们一生最美的祝福。 Tetapi saudara, ketika selubung itu sudah diangkat, tugas kita bukan hanya sampai di sana, tapi kita dengan memandang kemuliaan Allah itu, kita terus ditransformasi, diperbarui untuk menjadi semakin serupa dengan wajah Kristus. 可是我们不单单感恩这帕子已经从我们的心里揭开，而是我们要定睛不断的仰望那赐我们的荣耀的神，那我们学习越来越像神。
Saudara, ingat baik-baik dan ketahui baik-baik bahwa kita diselamatkan bukan cuma supaya kita aman punya tempat di kemuliaan di surga, dalam kemuliaan bersama Tuhan. Bukan cuma itu. 弟兄姐妹们，请记住，我们信主，我们被救赎，不单单要我们每一个人都在天堂里有份。 Alkitab dengan jelas mengingatkan bahwa keselamatan itu bukan cuma soal tempat di surga. 圣经提醒我们，这关于救赎的问题、救恩的问题，不单单是上天堂、在天堂的问题。 Di dalam Kristus itu memang pasti kita dapatkan. 在基督里，我们每个人肯定造天堂。 Tapi apa yang tidak kalah penting yang selalu Kitab Suci ingatkan kita bahwa menjadi seorang percaya itu adalah bagaimana hidup di dunia ini kita semakin berubah, semakin serupa dengan Kristus. 可是我们基督里面常常提醒我们，最重要的，我们在基督里活着，有生命的转变，学习越来越像基督， Serupa Kristus dalam kasih-Nya, 在爱里学习基督， dalam kebaikan-Nya, 在我们的善行， dalam keramahan-Nya, hospitality-Nya, 在我们亲切向其讲爱， dalam kesabaran-Nya, 在我们的忍耐里， dalam matanya yang melihat manusia dan peka terhadap kebutuhannya, 我们怎么样来看人、对待人？ di dalam kesediaannya untuk menolong, 我们怎么样也愿意帮助他人？ di dalam kesediaannya untuk memberikan hidupnya supaya orang lain diberkati. 我们怎么样给予我们的生命，让别人得到祝福？ Itulah tujuan saudara dan saya diselamatkan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. 这是你我被拯救的目的，使我们越来越像基督。 Dan itu adalah sebuah kemuliaan yang semakin besar, ever increasing glory, from glory to glory, dari satu kemuliaan, level kemuliaan menuju satu level kemuliaan yang lebih besar lagi. 就是在圣经所说的第18节，我们要获得的是荣上加荣， Karena selubung itu sudah diangkat dari kita. 因为这帕子已经从我们的身上解开 Dan，karena kita memandang kemuliaan Allah yang tiada taranya itu. 因为我们看那个无可比神的荣耀。 Maka Paulus katakan di ayat 18 terakhir tadi, kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, ever increasing glory. 就是我们众人既然敞开脸，得以看见主的荣光，好像从镜子看见，就是变成主的形状。 Maka saudara, inilah gereja yang sesungguhnya. 这是真正的教会。 Gereja bukan hanya kumpulan orang yang sudah diselamatkan, tapi adalah kumpulan orang-orang yang sedang dibentuk untuk semakin serupa dengan Kristus. 教会不单单是一群相信的人聚集，而是愿意学习越来越像基督的群体， Yang semakin lama itu semakin kuat radiasinya. 是我们的反射的能力越来越大。 Yang semakin bisa dilihat oleh orang-orang sekitar kita, dirasakan mereka, dan mereka melihat ini gereja, ini orang-orang percaya di sini memang sungguh-sungguh ada kehadiran Tuhan. 让其他的人能看到、能经历到，原来这一群的人是真正蒙福的人。 Saudara Pastor Tim Keller, dia sering kali mengingatkan gerejanya Redeemer Presbyterian Church di New York City. Dia katakan kepada jemaatnya, jangan jadi orang Kristen tuh jangan cuma go to church, jangan cuma ke gereja, tapi apa? Be the church, jadilah gereja. 这个 Tim Keller 牧师在纽约一间教会的牧师常常提醒他的会友们，那不要只有到教堂去，可是你要成为教会的部分。 Jadi gereja maksudnya apa? Yaitu jadi seperti apa yang memang kita ditetapkan untuk itu, yaitu diubah semakin serupa dengan Kristus. 什么意思？教会就是一直被转变，成为好像基督的人。 Maka alangkah sedihnya kalau kita hidup bertahun-tahun jadi orang Kristen, jangan sampai nanti ulang tahun ke GKY Puri Indah ke-50, kita tuh cuma jadi orang Kristen yang pergi ke gereja tapi nggak pernah jadi gereja. 我们不要等到我们50周年纪念的人，我们仍然成为那每个星期到教堂的人，可是我们不是教会的一部分。 Transformasi di dalam masyarakat itu dimulai dari transformasi kita individu-individu sebagai bagian masyarakat itu. 社会的转变是从我们教会里每一个弟兄姐妹个人的生活的生命的转变。 Saudara, Injil itu bukan hanya
istilahnya ABC-nya tentang bagaimana hidup Kristen itu dilakukan. 我们基督徒不是说我们只是 ABC 还是走入门而已， Tapi Injil itu adalah mengatur kehidupan, mampu mengubah kehidupan dunia itu dari A sampai Z. Artinya setiap lapisan hidup masyarakat itu sanggup ditransformasi oleh Injil. 只是我们不是指字面上，可是是从头到尾，而是在我们的生活的每一方面都有生命、有基督的见证。 Dan itu dimulai dari saudara dan saya. 这是从你我开始。 Itulah yang Paulus persisnya gambarkan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 ini. 保罗在哥林多后书第3章18节这样说： Sebuah transformasi yang terjadi dengan pelan tapi pasti. 这是慢慢可是肯定的转变。 Seharusnya gereja ini tambah usia itu tambah kuat memancarkan, merefleksikan Kristus. 这教会越久越在彰显上帝的荣美。 Gereja itu harus semakin berdampak dalam masyarakat dan itu hanya terjadi kalau kita diubah semakin serupa dengan Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. 若我们要影响教会以外的人，那我们自己应该有在基督里的生命的转变开 Maka 始。 saya rindu dan saya berharap saudara semakin kita bertambah usia dalam perjalanan kekristenan kita. 在我们的基督徒路途里面， Jangan cuma jadi orang yang datang ke gereja, tapi jadilah gereja. 不要只成为那到教堂里的会友，可是我们要成为教会的一部分。 Refleksikan Kristus dalam setiap area hidup saudara, di keluarga, di pekerjaan, dalam kehidupan pribadi. 在你的每一部分的生命，在个人生活、社会工作，来彰显上帝的荣美。 Dan nyatakan Kristus dimanapun saudara pergi dan ada, dan biarlah orang lain, dunia melihat kita itu adalah orang-orang seperti Kristus. 无论你往哪里去，让其他的人都能看到基督在你的里面。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. 主，我们为着你的话语感谢你。 Jadikanlah kami orang-orang percaya yang bukan hanya setia ke gereja, tapi kami sungguh-sungguh menjadi gereja yang Tuhan berkenan. 不要成为我们只在教会里忠心的信徒，而我们是在哪里，我们都是你的教会。 Ubah kami sedikit demi sedikit, kami boleh semakin mencerminkan, merefleksikan Kristus dalam radiasi yang semakin kuat. 让我们不断的、慢慢的成长，慢慢的学习像你，让我们有更大的影响力。 Sehingga kehadiran gereja ini, kehadiran kami pribadi, lepas pribadi, dimanapun itu sungguh menjadi satu kesaksian bahwa Injil itu adalah Injil yang berkuasa. 让无论在哪里，我们的存在，别人能看到福音的能力。 Dan hidup kami sungguh boleh memperkenankan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. 那我们活着，我们能讨主的喜悦。 Berkatilah gerejamu Tuhan dalam ulang tahun yang ke-34 ini. 在我们纪念34周年的时候，求你赐福于我们的教会， Agar tahun-tahun yang berlalu dan akan dijelang ini sungguh dilihat sebagai sebuah anugerah yang Tuhan terus kerjakan di dalam gerejamu. 在以下的日子，我们能看到你在这个教会的动工。 Terpujilah Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu. 赞美你的名，为你的话语感谢你。 Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. 奉耶稣基督的名祈求祷告， Amin. 阿门。